Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada semua 5 kesalahan umum dalam bacaan suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah, sedar ataupun tidak sedar, kita telah melakukan beberapa kesalahan. Dan juga pada video kali ini kita akan lihat kesalahan yang umum yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Kalau kita lihat secara umumnya, elemen bacaan Al-Quran dia terdiri daripada beberapa perkara. Bahagian yang pertama kita namakan sebagai tajwid, bahagian yang kedua kita namakan sebagai fasahah, bahagian yang ketiga kita namakan sebagai tarannum, bahagian yang keempat kita namakan sebagai tahap bacaan. Jadi kalau kita lihat keempat-empat elemen ini memainkan peranan yang penting dalam memperdengarkan bacaan Al-Quran yang berkualiti. Contohnya tajwid merangkumi pelbagai hukum hakam, makhraj, sifat, nun mati dan mim mati. Kemudiannya dari sudut fasahah, kelancaran dalam bacaan dan tidak berulang-ulang, maknanya tidak tersangkut. Kalau para pelajar, para pembaca dapat menguasai bahagian fasahah, maka tidak ada masalah dalam membaca Al-Quran bermula daripada awal sehingga akhir. Jadi elemen fasahah merupakan satu perkara yang penting. Jadi saya ambil contoh dalam bacaan suratul Fatihah, maka tidak ada kesalahan yang berlaku. Tidak ada berulang-ulang bacaan, tidak ada kita tersangkut-sangkut, itu merupakan bacaan yang fasahah. Yang ketiga ialah tarannum, iaitu satu nilai tambah atau bonus dalam melagukan bacaan Al-Quran. Jadi ini ialah perkara yang dititik beratkan juga oleh setengah pembaca, di mana elemen lagu itu perlulah diselitkan dalam bacaan supaya para pendengar dapat mendengarnya dengan penuh khusyuk. Seterusnya ialah yang terakhir ialah tahap bacaan. Jadi tempoh bacaan seseorang seperti laju, sederhana dan perlahan. Jadi dalam membaca Quran, kita sebenarnya sedar ataupun tidak sedar sedang memperdengarkan bacaan yang laju ataupun yang perlahan ataupun yang pertengahan. Maka pada kali ini kita akan tengok secara khusus apakah tahap yang sesuai untuk kita memperdengarkan suratul Fatihah. Baik, dalam membaca suratul Fatihah, 5 kesalahan yang dimaksudkan pada video kali ini iaitu yang pertama ialah bacaan saktah dan tidak wakaf secara sempurna. Jadi ini merupakan kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pembaca dan ia perlu diatasi. Iaitu jika didengar oleh pembaca, oleh pendengar yang umum, maka ia tidak dilihat sebagai satu kesalahan. Tetapi jika dibaca di hadapan ahli Quran, maka itu merupakan satu kesalahan. Maka yang pertama ialah saktah dan tidak wakaf. Yang kedua ialah tahap bacaan yang tidak konsisten, bercampur tahap bacaan dalam satu surah. Dalam suratul Fatihah, bercampur tahap yang rendah, tahap yang tinggi, tahap yang sederhana, maka itu merupakan satu kesalahan. Yang ketiga ialah tidak menggerakkan mulut ataupun bibir. Bacaan tidak menggerakkan bibir merupakan satu bacaan yang tidak jelas. Ini banyak berlaku dalam kalangan pembaca dalam keadaan dia hendak membaca secara laju ataupun nak membaca secara berlagu tetapi tidak menggerakkan mulut. Yang keempat ialah bacaan imalah, iaitu bacaan cenderung ataupun condong. Dalam istilah Arab dinamakan juga ta'wij, iaitu condong kepada baris pertengahan, tidak baris atas dan juga tidak baris bawah. Yang terakhir sekali ialah bacaan menghidung, bacaan yang hampir kepada khayshum. Jadi menggunakan bahagian hidung ketika menyebut huruf hijaiyah, jika dipukul rata, maka itu merupakan kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Jadi kelima-lima ini kita akan lihat secara detail bagaimana kesalahan yang berlaku dan juga apakah kaedah yang paling praktikal untuk kita mengatasi masalah ini. Dan juga jika kita lihat, masalah ini bukanlah perkara yang remeh. Ia merupakan kesalahan yang boleh memberi beberapa kesan. Yang pertama ialah merubah makna kalimah Al-Quran. Yang kedua, membuat para pembaca membacanya tidak yakin, malu untuk memperdengarkan kepada bacaan kepada orang lain.
Yang ketiga, kesilapan pada surah lain. Apabila berlaku kesilapan pada suratul Fatihah, berlaku juga pada surah yang lain. Yang keempat ialah solat terganggu oleh kerana bacaan yang tidak jelas. Yang kelima, adakah dikira sebagai berdosa. Jadi sekiranya pembaca berkekalan dalam kejahilan dalam situasi ia mampu mengatasinya, maka ia dikira sebagai berdosa. Jadi pada video kali ini kita akan lihat secara jelas satu persatu. Yang pertama ialah saktah. Saktah ini merupakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas yang baru. Ini merupakan maksud saktah. Dalam bacaan Al-Fatihah, jika kita lihat di hadapan di video sekarang ini, iaitu para pembaca mewakafkan pada ayat yang pertama masuk kepada ayat yang kedua tanpa mengambil nafas yang baru, sedangkan bacaan tersebut ialah wakaf. Saya bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para pembaca berhenti pada haim tetapi tidak mengambil nafas yang baru, terus kepada alhamdulillah. Begitu juga dengan Rabbil Alamin, wakaf pada huruf Nun tetapi tidak mengambil nafas yang baru, kemudian terus kepada ayat yang ketiga. Saya bagi contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, maka itu merupakan satu kesalahan. Jika para pembaca mewakaf tetapi tidak mengambil nafas yang baru, maka itu merupakan saktah. Jadi bacaan tersebut ialah bacaan yang salah dan juga kurang tepat. Jadi perlulah menyempurnakan wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ataupun sekiranya hendak wasal, hendak sambung, para pembaca perlulah menghidupkan baris huruf yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi menghidupkan huruf terakhir merupakan satu inisiatif yang bagus ketika mana kita nak baca secara laju. Baik, seterusnya ialah cara untuk kita mengatasi. Bagaimana cara mengatasi masalah yang berlaku ketika mana kita banyak melakukan saktah. Yang pertama ialah kita mengetahui definisi kaedah wakaf, wasal dan juga saktah. Wasal maksud dia bersambung bacaan. Wakaf maksudnya berhenti dengan mengambil nafas yang baru. Saktah berhenti dengan tidak mengambil nafas yang baru. Yang kedua ialah membaca secara tenang dan tidak terlalu laju. Jadi para pembaca perlu membaca secara tenang, tidak terlalu laju, supaya mengelakkan kesalahan dalam saktah. Kemudiannya yang ketiga ialah praktikkan kaedah wasal yang betul. Yang ini perlukan kepada latihan, iaitu perlu menghidupkan huruf yang terakhir. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ialah praktikal kaedah wasal yang tepat. Langkah yang keempat ialah berlatih bacaan yang betul di hadapan guru. Perlu berguru. Yang terakhir sekali ialah amalkan dalam solat fardu ataupun solat sunat. Jadi elakkan daripada bacaan secara saktah tetapi kita hendak wakaf. Jadi jangan keliru. Ini merupakan satu kesalahan yang mencacatkan bacaan dalam suratul Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tahap bacaan. Jadi para pembaca tidak mengetahui bagaimana tahap bacaan yang dipraktikkan. Jadi di sini kita perlu tahu tahap bacaan ada 3. Setengah pendapat mengatakan bahawa tahap bacaan ada 4. Jadi bacaan yang pertama dinamakan juga sebagai bacaan tahqiq, iaitu bacaan yang perlahan dalam tempoh masa yang panjang. Yang kedua ialah bacaan al-hadar, bacaan yang laju dalam tempoh masa yang singkat. Bacaan yang ketiga dinamakan sebagai at-tadwir, bacaan sederhana antara tahqiq dengan hadar, pertengahan. Yang keempat ialah bacaan tartil, bacaan sederhana, tidak laju dan tidak perlahan. Jadi dalam slide ini kita akan mengambil kira 3 tahap bacaan saja, iaitu bacaan tahqiq,
bacaan hada dan juga bacaan tadwil. Adapun tartil, bacaan bertajwid, telah ada dalam tahqiq, telah ada dalam hada dan juga telah ada dalam tadwil. Bagi para pembaca, perlu mengetahui dalam suratul Fatihah mereka hendak menggunakan tahap yang mana. Tahap yang pertama yang terlalu perlahan, ataupun tahap yang kedua yang sederhana, ataupun tahap yang ketiga tahap yang laju. Jangan mencampurkan bacaan. Contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi ada laju dan juga ada perlahan dalam satu-satu masa. Itu merupakan kesalahan, mencacatkan bacaan suratul Fatihah. Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah kita namakan sebagai imalah, iaitu condong. Condong bagaimana? Condong dari sudut baris, baris yang tidak tepat. Dalam perkara ini, para pembaca haruslah mengatasi bacaan secara imalah ini. Iaitu kaedah yang tepat ialah kita yang pertama mengetahui baris huruf, sama ada secara teori ataupun praktikal. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Okay. Yang kedua ialah membuka mulut ketika baris tertentu menggerakkan mulut. Jadi apabila kita membaca baris fathah, kita membuka bibir kita. Ba, Bi, Bu. Apabila baris hadapan, kita memunculkan kedua bibir. Bu. Kalau baris atas, ba. Baris bawah, bi. Jadi itu merupakan kaedah yang tepat untuk kita mempelajari sebutan yang betul. Yang keempat ialah kesempurnaan bacaan, iaitu pembaca mengambil berat dari sudut kesempurnaan bacaan. Perlulah dalam diri individu yang membaca hendak berusaha memberi bacaan yang terbaik, yang berkualiti, bukanlah seperti melepaskan batuk di tangga. Dan juga yang terakhir sekali ialah kita perlulah tahu bahawa tempat imalah dalam Al-Quran yang kita baca, Mushaf Uthmani, iaitu ada satu tempat sahaja, iaitu pada surah Hud. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Majriha itu ialah imalah. Jadi para pembaca perlu menjelaskan sebutan huruf ra, sebutan baris ra, majriha, bukan majri, bukan majra, bukan majru, majriha. Jadi apabila imalah ini dipraktikkan pada bacaan suratul Fatihah, dia akan jadi bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Ihdinas siratal mustaqim. Bacaan yang tepat ialah ihdina. Bukannya ihdina. B kita tukar kepada bismillah. Alhamdulillah yang tepat, yang salah ialah alhamdulillah. Itu bacaan imalah yang condong kepada baris lain. Jadi kita kena berhati-hati ini. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Jadi baris hamzah ataupun alif itu perlulah dijelaskan secara teratur satu persatu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat iaitu bacaan secara menghidung. Bacaan secara menghidung ini merupakan bacaan yang salah apabila para pembaca membuat bacaan huruf hijaiyah semuanya melalui hidung. Ini merupakan perkara yang sangat salah dan juga merupakan satu kesalahan yang besar. Sedangkan kita tahu elemen di dalam makhraj huruf ada 5 bahagian. Antaranya ialah khayshum, dan juga khayshum rongga hidung hanyalah nun mati, nun bersabdu, nun dengung, dan juga mim yang dengung ataupun mim yang mati. Jika kita lihat di hadapan, bacaan secara menghidung ini kita perlu elakkan. Yang pertamanya, boleh jadi pembaca terlalu hendak melagukan bacaan Al-Quran, ataupun yang kedua, mubalaghah, melampaui dalam satu-satu makhraj huruf. Yang ketiga, tidak mempelajari makhraj dan juga sifat secara detail. Jadi semua membuat semua huruf dibaca secara menghidung.
Yang kedua ialah belajar, yang seterusnya ialah cara mengatasi bacaan menghidung ini ialah belajar tajwid teori dan juga amali. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui huruf khasyum yang saya maklumkan tadi, iaitu nun dan juga mim yang bersabdu ataupun yang mati, yang mempunyai unsur dengung di situ. Kemudiannya yang ketiga ialah fokuskan pada makna Al-Quran. Jadi jangan fokuskan kepada melagukan bacaan Al-Quran semata-mata. Jadi bacaan menghidung merupakan satu bacaan yang salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu contoh Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi bacaan menghidung merupakan satu bacaan yang salah ataupun terlalu mengikut lagu-lagu dalam membacakan Al-Quran, maka itu merupakan kesalahan. Jadi para pembaca perlulah mengelakkan perkara tersebut. Jadi itu sahaja untuk kali ini 5 kesalahan yang dijelaskan tadi satu persatu. Moga-moga kita dapat secara dapat mempelajari ilmu membaca Fatihah dengan tepat sekali. Dan juga akhir sekali, perlulah kita mempraktikkan, memperbarui kualiti bacaan kita. Yang kedua, menaik taraf ilmu tajwid. Yang ketiga, istiqamah membaca. Yang keempat, mempraktikkan bacaan yang tenang. Yang terakhir sekali ialah berguru. Maka lima ini akhirnya melahirkan bacaan yang berkualiti, lengkap dari sudut tajwid, fasahah, wakaf ibtida dan lain-lain. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video akan datang, membicarakan tentang perkara-perkara yang lain. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.